Dalam dunia ni ada 7 benua. Ketujuh benua tu terdiri daripada Asia, Eropah, Amerika Selatan, Amerika Utara, Oceania, Afrika dan juga Antartika. Jadi Antartika ni terletak di mana? Antartika ni terletak di bahagian selatan dunia lah, iaitu Kutub Selatan. Mestilah kita secara logiknya benua mestilah dia ada ownership ataupun negara yang bertapak di Kutub Selatan. Okey, jadi secara geografinya memang tak ada negara yang duduk di Kutub Selatan. Jadi persoalan yang kita nak cungkil, siapa pemilik kepada Kutub Selatan yang tidak dihuni oleh sesiapa ini? Adakah dia boleh diklaim oleh mana-mana negara ataupun tidak? Secara geografi, Kutub Selatan ni kawasan yang tandus, yang sejuk dan juga ada penguin. Okay, jadi bezanya dengan Kutub Utara ada polar bear. Fun fact juga, dalam dunia ni seekor polar bear tak akan bertemu dengan seekor penguin, kerana polar bear berada di Kutub Utara dan di Kutub Selatan ada penguin. Kalau mereka tidak bertemu di zoo, mereka sepatutnya tak akan ada berhubungan lah. Kalau kita tengok Australia, dalam world map tu Australia dah besar macam satu benua yang sangat besar lah dan tandus. Bayangkan Kutub Utara adalah 2 kali ganda saiz Australia tu sendiri. Jadi kita bayangkan betapa besarnya dan berapa banyak hasil bumi ada di kawasan Kutub Selatan. Ialah hasil bumi kita, dia ada mineral, petroleum yang mungkin ada, yang mungkin tak ada, kita tak tahu. Tapi pasti mesti ada hasil bumi. Okey, jadi apa maksud Antartika? Okey, jadi sebelum kita tahu apa maksud Antartika, dia bermaksud Arktik. Arktik ini adalah utara. Jadi Arktik adalah merujuk kepada Kutub Utara. Jadi Antartika adalah anti kepada utara, iaitu selatan. Jadi Antartika tu secara literalnya bermaksud perkara yang bertentangan dengan utara, iaitu selatan. Dalam sejarah dunia ataupun dalam sejarah manusia di alam moden ni, sebenarnya ada 7 buah negara yang menuntut kedaulatan atau menuntut ownership ke atas Kutub Selatan. Negara-negara berkenaan adalah Argentina dan Chile, Perancis, Australia, Norway, United Kingdom. Macam biasalah, negara yang banyak nak claim United Kingdom. Jadi bila kita fikir balik, kenapa 7 buah negara yang jauh daripada Kutub Selatan nak claim? Contoh macam kita dekat Norway. Norway lagi dekat dengan Kutub Utara, tapi dia nak Kutub Selatan. Jadi Argentina tu mungkin dekat sikit, di Amerika Selatan dekat, tapi kenapa dia nak claim? Jadi perkara ini kita ceritakan kenapa negara-negara ni nak claim Kutub Selatan sebagai salah satu wilayah mereka. Untuk Argentina dan Chile, mereka ni datang bersama. Mereka bukan Argentina dan Chile, tapi Argentina dan Chile ni menuntut bersama. Kerana Argentina dan Chile ni asalnya dijajah oleh Spanyol. Dalam kronologi pensejarahan Spanyol di Argentina dan Chile, kerajaan Spanyol pada ketika itu yang bertapak di Madrid memberikan kuasa governor kepada Pedro Sanchez de la Hoz. Dia menjadi governor ataupun wakil kerajaan Spanyol untuk memerintah Argentina dan Chile. Dan di dalam pentauliahan tersebut, Governor Pedro ini diberikan kuasa bukan sahaja wilayah Argentina dan Chile, tetapi juga di dalam pentauliahan tersebut kerajaan Spanyol menyerahkan seluruh tanah yang berada di selatan Selat Magellan. Jadi Selat Magellan di mana? Selat Magellan ni adalah laut yang memisahkan antara Amerika Selatan dengan Kutub Selatan lah. Jadi dalam pentauliahan tersebut ditulis bahawa semua tanah yang berada di selatan Selat Magellan ini ditadbir oleh Governor Pedro ini yang dilantik oleh kerajaan Spanyol. Atas dasar itu, Argentina dan juga Chile menuntut hak kedaulatan ke atas Kutub Selatan kerana mereka menyifatkan bahawa ada satu tauliah daripada Empire Spanyol bahawa Governor Pedro itu yang mewakili Argentina dan Chile mentadbir ataupun mempunyai ownership ke atas tanah Kutub Selatan, kerana tanah Kutub Selatan ini terletak selatan daripada Selat Magellan ataupun Magellan Strait yang memisahkan antara benua Amerika Selatan dan juga Kutub Selatan. Jadi kita rujuk pula macam mana Perancis pula nak claim, sedangkan Perancis terletak di tengah-tengah Eropah. Jadi sejarah dia, Perancis pun claim disebabkan pada tahun 1840 seorang explorer, penjelajah berbangsa Perancis yang bernama Jules Dumont. Jadi beliau pada tahun 1840 tersebut, dia ni penjelajah lah, menjelajah naik bot, naik kapal semua. Dia turun ke kutub bahagian selatan bumi dan menjumpai satu kawasan dipanggil sebagai Adelia Land. Jadi kawasan itu terletak di bahagian utara Kutub Selatan lah. Bukanlah dia jumpa semua Kutub Selatan tu. Dia jumpa satu kawasan yang dipanggil sebagai Adelia Land pada tahun 1840, dan pada ketika itu penjelajah ini telah pun memacakkan bendera Perancis di tanah berkenaan. Jadi Perancis menggunakan atas faktor sejarah tersebut bahawa mereka mempunyai ownership ke atas Kutub Selatan kerana telah dijumpai oleh
oleh warga negara Perancis pada tahun 1840. Itu berkenaan Perancis. Kemudiannya United Kingdom. Ini musuh kepada Perancis lah. United Kingdom pun terletak sebelah dengan Perancis, tapi mereka juga tuntut Kutub Selatan sebagai salah satu wilayah mereka. Jadi kenapa United Kingdom ni pun nak tuntut? Berkenaan dengan United Kingdom ni agak menarik. United Kingdom sampai pada tahun 1950-an sehingga ke sekarang ada satu tanah ataupun satu pulau di sebelah Argentina diduduki oleh kerajaan British, dipanggil sebagai British Overseas Territory. Bayangkan di Amerika Selatan ada satu pulau yang terletak bersebelahan dengan Argentina diduduki oleh sistem pentadbiran British, yang mana kalau kita tengok konteks dia punya pentadbiran ataupun dari segi seni bina desain bangunan di kawasan yang bernama Falkland Island. Jadi Falkland Island ni asalnya milik Argentina, tapi kemudiannya telah diambil oleh British dan dijadikan sebagai British Overseas Territory. Dan Falkland Island memang ada sampai ke hari ini. Mereka menggunakan bahasa Inggeris, tapi bangsa adalah bangsa Argentina. Jadi British dah datang di Falkland Island pada 1833, dan pada ketika itu masa mereka menduduki ataupun mentadbir Falkland Island yang terletak berdekatan Argentina ni, mereka juga telah buat satu pengisytiharan declare bahawa bukan saja Falkland Island yang diduduki oleh mereka, tetapi juga mereka mempunyai ownership ataupun kedaulatan ke atas Kutub Selatan. Jadi pada ketika itu British telah pun mengeluarkan satu pengisytiharan bahawa mereka adalah pemilik Falkland Island dan juga Kutub Selatan. Jadi itu adalah asas kenapa United Kingdom juga turut sama menuntut Kutub Selatan sebagai salah satu wilayah mereka. Kita beralih pula kepada negara Norway. Kenapa negara Norway tiba-tiba datang nak tuntut juga? Okey, jadi negara Norway ni agak pelik sikit. Norway ni dia ada satu orang jutawan yang bernama Lars Christensen, ahli perniagaan lah. Jadi beliau selalu memberikan finance atau memberikan sumber kewangan kepada penjelajah-penjelajah ni untuk membuka ekspedisi ataupun mencari mungkin barang perikanan dan sebagainya. Jadi sehinggalah Lars Christensen ini memberikan satu dana kepada Niels Larsen dan juga Ola Olstad, kepada dua orang penjelajah berbangsa Norway. Jutawan tadi dah bagi dia punya dana, kapal semua kita bagi penjelajah ni, dan penjelajah ini dapat menjelajah hingga ke Kutub Selatan. Jadi mereka menjumpai satu poin lah. Jadi asas sejarah ini digunakan oleh Norway bahawa bangsa Norway juga telah menjumpai Kutub Selatan, dan seterusnya mereka layak untuk menuntut Kutub Selatan ini sebagai salah satu wilayah mereka. Jadi timbullah perseteruan negara-negara ni, dan negara-negara lain pun turut join sama, macam Amerika Syarikat, Brazil. Mereka macam tak puas hati lah. Kenapa? Mereka ni negara-negara jauh tapi sibuk nak gaduh, nak dapatkan kedaulatan terhadap Kutub Selatan. Jadi pada 1 Disember 1959 telah ada satu perjanjian antarabangsa yang ditandatangani oleh negara-negara yang menuntut negara ini untuk membuat satu perjanjian damai untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik Kutub Selatan. Dan undang-undang di dalam perjanjian antarabangsa inilah sehingga ke hari ini masih absah dan masih diguna pakai untuk menentukan siapa pemilik Kutub Selatan. Jadi perjanjian ini dinamakan sebagai Antarctic Treaty ataupun Perjanjian Antartik. Jadi perjanjian ini telah ditandatangani oleh semua negara yang merebut atau menuntut hak terhadap Kutub Selatan, dan juga negara-negara lainlah seperti Amerika Syarikat, dan mereka telah pun bersetuju untuk menjamin bahawa Kutub Selatan ini tidak boleh dimiliki oleh mana-mana negara pada masa hadapan. Maksudnya sehingga ke hari ini ataupun masa depan, perjanjian ini telah memuktamadkan bahawa Kutub Selatan ini adalah milik semua manusia. Jadi semua negara mempunyai ownership ke atas Kutub Selatan untuk beberapa perkara saja. Berdasarkan perjanjian tersebut, Kutub Selatan hanya akan dijadikan sebagai pusat kajian saintifik sahaja oleh mana-mana negara di dunia untuk mengoptimumkan sumber ataupun flora dan fauna yang ada di Kutub Selatan, dan tidak boleh ada stesen ketenteraan mana-mana negara untuk menempatkan tentera mereka di kawasan Kutub Selatan, dan hanya untuk kajian saintifik saja mana-mana negara untuk mereka mengkajilah tentang flora dan fauna ataupun sumber hasil bumi yang terletak di Kutub Selatan. Bila Kutub Selatan ni tak ada negara, jadi macam mana pekerja-pekerja yang datang contoh daripada Amerika Syarikat, mereka buka satu base kajian ataupun scientific center di Kutub Selatan. Jadi mereka nak diletakkan di bawah undang-undang yang mana? Sebab Kutub Selatan ni bukan negara. Jadi secara logiknya tak ada satu kod undang-undang di Kutub Selatan. Jadi semua berdasarkan treaty yang saya ceritakan juga tadi, Antarctic Treaty, telah dinyatakan bahawa mana-mana individu yang bekerja untuk mana-mana negara yang stationnya terletak di Kutub Selatan akan dikawal selia oleh undang-undang negara mereka sendiri. Jadi kalau mereka ada buat satu jenayah ke di Kutub Selatan dan didakwa, mereka akan, contoh orang Amerika, mereka akan didakwa atas undang-undang Amerika Syarikat. Jadi itu adalah sebersedikitlah berkenaan Kutub Selatan
yang direbut, dituntut oleh banyak negara tetapi akhirnya menjadi milik semua manusia di dunia ini.